Okey, jelas Tak dengar? Dengar. Okey, baik. Jadi minggu lepas kita dah buat soalan percubaan SPM kertas 2 bagi negeri Kuala Lumpur. Jadi hari ni kita nak sambung kertas 1. Okey. Alright. Okey, semua tengok bahagian A. Okey, semua tengok bahagian A. Okey, dekat sini dia bagi petikan. Okey, bahan 1 dia bagi petikan. Okey, kejap. Right. Okey, bahan 1 dia bagi petikan. Bahan 2 dia bagi grafik. Bahan 2 dia bagi grafik Grafik tu gambar lah. Bahan 3 pun dia bagi grafik juga. Alright. Huraikan pendapat anda tentang industri pelancongan di negara kita. Okay, Industri pelancongan di negara kita. Kebiasaannya dekat arahan soalan tu dia dah bagi dah tema dia. Nampak? Tema dia ialah industri pelancongan di negara kita. Ni tema dia. Right. Tema atau tajuk. Okey, dah dapat tema atau tajuk. Sekarang apa pula kita nak cari? Tajuk dah tahu dah, industri pelancongan di Malaysia. Sekarang nak cari apa pula? Ya. Syarvin. Ainin nak cari apa pula lepas ni? Sikit lagi. Bukan isi, sikit lagi. Cari apa? Fokus apa? Fokus soalan. Fokus soalan Nak tahu fokus soalan, kita kena tengok bahan 1, bahan 2, bahan 3. Okey. Baik. Tengok bahan 1 ni. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang memberikan peluang, yang memberikan sumbangan besar kepada ekonomi dan pembangunan negara Malaysia. Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Musa Yusof berkata, terdapat 9.16 juta kedatangan pelancong pada tahun 2023 dan menjadikan Malaysia berada di tempat kedua setelah Thailand berbanding pesaing-pesaing di rantau Asia Tenggara. Okey, dekat bahan 1 ni, apakah fokus isi yang kamu jumpa? Apa dia? Tentang apa? Apa dia? Bukan pelancongan tu, tema dia. Apa dia punya fokus soalan tentang apa? Faedah? Faedah apa? Ya, faedah atau kebaikan industri pelancongan di negara kita. Bagus. Faedah pelancongan. Faedah industri pelancongan di negara kita. Okey. Apakah faedah yang pertama? Lin, apakah faedah pertama?
Apakah faedah pertama? Sumbangan kepada ekonomi. Ya, nampak. Highlight saja nampak. Hmm, sektor pelancongan merupakan satu sektor. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang memberikan sumbangan kepada ekonomi dan pembangunan negara Malaysia. Jadi, kamu wajib ambil isi daripada setiap bahan. Okey. Jadi dalam bahan satu ni ada lagi tak isi yang lain? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Hanya ada satu saja Okey. Maklumat bawah ni kita boleh gunakan juga. Mungkin letak dalam ayat huraian, ayat contoh. Bagus ataupun pendahuluan. Okey Bahan dua pula. Peluang kerja. Peluang kerja, ya, membuka peluang pekerjaan. Bagus. Itu ialah faedah yang kedua, kan? Industri pelancongan dapat membuka peluang pekerjaan. Kan? Sebagai contoh, bila apa ni? Bila industri pelancongan dekat Malaysia ni mendapat galakan, jadi banyak peluang pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat tempatan. Sebagai contoh dalam bidang bidang apa? Zon negara. Sebagai contoh lah kan. Kalau dekat kawasan pulau-pulau dekat Malaysia, Malaysia banyak pulau kan? Pulau Langkawi, Pulau Tioman, Pulau Kapas, kan? Kat situ kan banyak chalet, kan? Hotel, restoran, kan? Bila wujudnya ni restoran chalet tu, maknanya ada peluang pekerjaan kat situ kan? Lagi satu, perniagaan maknanya pengusaha tempatan juga akan mendapat sumber pendapatan. Kan? Sebagai contoh, ada yang membuka perusahaan kraft tangan, apa lagi? Perniagaan batik, kan? Dan sebagainya lah. Selain itu banyak jugalah peluang pekerjaan yang terbuka. Okey. Seterusnya bahan tiga. Pelancongan meningkatkan ekonomi negara. Kalau kita tengok macam sama kan macam isi pertama kan? Sama kan? Sama tak payah ambil. Sebab sama je. Okey Baik, selesai. Jadi kita jumpa dua isi. Memang karangan bahagian A ni kelas memang kita baru isi je. Okey Dah. Sekarang ini kita kena buat satu karangan lengkap. Ya. Okey, kejap
Alright, kita jumpa dah. Hilang cik punya file. Okay, sebenarnya cikgu dah ajar dah teknik ni, teknik garingan pasang siap ni. Okay, yang ni untuk kita buat pendahuluan. Okay, semua nampak skrin kan? Okey, kalau bagi yang tak boleh nak buat pendahuluan, kamu ingat saja rangka karangan ini Okey, tengok. Okey, nampak. Lakaran kehidupan pada era ini tidak pernah terlepas daripada membincangkan isu berkaitan dengan tema. So, tema kita tadi ialah apa? Industri pelancongan kan? Ha, letak terus saja. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita seharusnya, okey, tema pelancongan tu isu yang positif ke negatif? Ya, kalau positif kita gunakan meningkatkan. Meningkatkan industri pelancongan di Malaysia. Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Persoalannya apakah? Letak balik fokus soalan tadi. Apakah faedah industri pelancongan negara kita? Itu saja. Okey. Dan ini untuk murid sederhana, dan murid yang dah lemah lah. Maknanya kita boleh hafal saja. Masukkan tema, masukkan fokus soalan. Itu saja. Kalau kamu rasa boleh buat sendiri, tak ada masalah. Okey Jom tengok macam mana. Takaran kehidupan pada era ini tidak pernah terlepas daripada membincangkan isu berkaitan dengan isu berkaitan dengan industri pelancongan pelancongan di negara kita. Lepas tu, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita seharusnya meningkatkan industri pelancongan di negara kita. Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Persoalannya, last kali letak ayat arahan. Persoalannya, apakah masuk balik fokus soalan tadi? Ni. Apakah ni dia? Faedah industri pelancongan di negara kita. Okey. Pelancongan di negara kita. Tanda soal. Dah siap. Okey ni kali ni cikgu dah pernah buat dah benda ni kan. Cara ni cuma ada banyak student baru kat sini. Jadi cikgu ulang balik. Okey, faham tak kaedah ni? Faham? Cikgu hanya ubah ini saja ni dia. Jap.
tajuk. Lepas itu cikgu ubah ini. Lepas itu tambah ayat arahan kehendak soalan ni. Nampak? Okey. Faham semua? Okey? Okey, faham? Senang kan? Tapi lagi bagus kalau buat ayat sendirilah kan? Kalau kamu tak boleh buat, baru ikut cara ni. Okey, sekarang kita buat isi yang pertama. Isi yang pertama, ikutlah. Umum mengetahui bahawa kehendak soalan termasuklah. Okey, ini bagi isi yang pertama. Umum mengetahui bahawa. Lepas itu, masukkan kehendak soalan tadi. Apa dia? Faedah kan? Faedah industri pelancongan di negara kita ialah, masukkan isi yang pertama tadi kan, yang kamu cari tu. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang memberi sumbangan besar kepada ekonomi dan pembangunan negara. Panjangnya. Ya, dah highlight lah. Boleh. Dah. Dah siap dah ayat topik. Lepas itu kita masuk ayat huraian. Hal ini berlaku kerana. Hal ini berlaku kerana. Kelas. Kenapa sektor pelancongan ni memberikan sumbangan besar kepada ekonomi negara? Respon sikit, kenapa? Kenapa ekonomi Malaysia ni berkembang? Hasil daripada sumbangan sektor pelancongan. Kenapa? Cuba komen sikit. Cuba berfikir. Makanan servis, angkutan makanan dan itu contoh. Contoh, cuba lagi. Menarik minat warga asing. Kurang tepat, cuba lagi. Negara mendapat cukai. Hampir tepat. Okey, macam ni. Sebenarnya, industri pelancongan ni dia menyumbang kepada apa ni? Kita panggil menyumbang kewangan ataupun kita panggil KDNK dan KDNK. Okey, kamu tengok sini jap.
Ini yang terbaru. Tahun terkini lah. Ya, Industri pelancongan di Malaysia berjumlah 275,8 bilion pada tahun 2023 dengan menyumbang 15,1% kepada KDNK berbanding 13,9% pada tahun sebelumnya. Dari segi pertumbuhan, industri pelancongan berkembang lagi sebanyak 10,3% berbanding 20,0% pada tahun 2023. Okey, kita ambil fakta ni. KDNK tu ialah keluaran dalam negeri kasar. So kita kena ambil fakta ni. Industri pelancongan di Malaysia ni kita buang. Okey, betul lah. Kerana industri pelancongan di Malaysia berjumlah 270,8 bilion pada tahun 2023 dengan menyumbang 15. Okey. Dia sangat bertepatan dengan fakta ni kan? Betul tak? Sebab fakta ni pun tahun yang sama juga. Ya, maknanya dalam bahan pun tahun 2023. Jadi kita boleh masukkan fakta ni. Okey Dah. Lepas itu kita masukkan ayat contoh. Ayat contoh Sebagai contohnya. Okey, contoh ni macam mana? Macam mana sektor pelancongan ni boleh memberikan sumber pendapatan dekat dekat Malaysia? Melalui apa? Selain cukai apa lagi? Tadi macam ada orang bagi tahu tadi, Jad. Ya, cukai, servis pengangkutan makanan cenderamata. Ya, pertukaran wang. Sebagai contohnya, kedatangan pelancong asing ke negara kita akan menjana pendapatan kepada negara kita melalui kutipan cukai, kadar tukaran wang asing, apa lagi? Apa lagi kelas selain kutipan cukai dan kadar tukaran wang asing? Apa lagi? Apa lagi?
Ada idea? Dan infrastruktur. Tak ada kaitan. Kurang tepat. Dan kos yang lain. Okay, kejap-kejap Dan kos yang lain. Dah, cukup. Yang pening-pening kita buat simple-simple je. Bertitik tolak daripada itulah. Bertitik tolak daripada itulah. Sekejap masukkan balik kehendak soalan. Faedah industri pelancongan kepada negara kita termasuklah salin balik tadi tu. Ataupun kalau kamu membahas panjang sangat, ambil balik yang ni. Yang ni. Pelancongan meningkatkan ekonomi negara. Dah. Termasuklah meningkatkan ekonomi negara. Okey, dah. Settle. Dah. Okey. Sekarang ini, cikgu nak kamu buat isi kedua, boleh? Cikgu dah share apa ni link Padlet tu dekat dalam komen. Kamu klik respon isi kedua. Isi kedua jadi apa? Ni dia. Industri pelancongan dapat membuka peluang pekerjaan. Okey, boleh? Okey, boleh mula sekarang. Industri pelancongan membuka peluang pekerjaan. Gunakan teknik ni je. Okey cikgu sini. Isi dua. Industri pelancongan membuka peluang pekerjaan. Okey. Okey, untuk rangka karangan ni boleh ambil yang ni. Untuk isi kedua ni ambil ni. Ya Allah. Ini Seterusnya, faedah industri pelancongan bernegara termasuklah industri ini dapat membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Perkara ini berlaku kerana apa? Sebagai misalnya, tuntasnya 4 ayat je cukup.
Okay, ada dah siap ah? Okay, kamu boleh bagi contoh apa dia sektor pelancongan? Okey, apa dia bidang kerjaya dalam satu pelancongan? Contohnya sektor perhotelan, apa lagi? Pemandu pelancong, apa ni pengusaha restoran, kan? Peniaga kraftangan kan? Maknanya di samping kita bekerja dengan syarikat kan, kita juga boleh membuka perniagaan sendiri kan? Betul. Sebab kalau kita tengok kan setiap negeri mesti ada perniagaan yang tersendiri. Contoh macam apa contoh macam makan, macam contohnya macam makanan kan. Setiap negeri tu ada tarikan makanan yang tersendiri. Seperti contoh dekat Pulau Pinang, nasi kandar. Dekat Negeri Sembilan, apa ni? Apa ni? Lomak salai, kan? Dekat Pahang terkenal dengan ikan patin. Apa lagi? Dekat Terengganu nasi dagang. Kelantan nasi kerabu. Jadi kita ni boleh bila industri pelancongan semakin rancak dekat negara kita, pengusaha tempatan ni berpeluang untuk membuka perniagaan. Sebab pelanggan tu bukan saja terdiri daripada masyarakat tempatan. Pelanggan tu juga daripada warga asing. Warga asing pula. Pelancong asing. Itu baru sektor makanan. Kan kita ada juga sektor barangan kraftangan. Contohnya Kuala Kangsar terkenal dengan barangan kraftangan. Contohnya labu sayung. Apa lagi? Tudung saji yang diperbuat daripada mengkuang, rotan, tepak sirih. Apa lagi? Kelantan terkenal dengan batik. Apa lagi? Ada apa ni? Terengganu dengan kain songketnya. Macam-macam lah. Kita juga boleh kaitkan dengan ni, pekerjaan sebagai pemandu e-hailing. Uh, Grab car ataupun in-driver kan. Contohnya kalau dekat Langkawi kan. Langkawi tu maknanya kalau dekat sekitar apa ni?
Dekat kawasan feri tu memang memerlukan Grab lah. Jadi kita mana masyarakat ni boleh menjana pendapatan sampingan sebagai pemandu e-hailing. Kalau dia buat sehari, daripada petang sampai ke malam, dapatlah sehari 100. Pemandu e-hailing tu satu, kita panggil kejayaan yang baru lah. Kejayaan yang baru. Nah, mungkin apa lagi kita boleh bincang? Sektor perhotelan, kerja sebagai housekeeping ke, pelayan restoran, pengurus hotel, macam-macam lah kan. Ya, apa saja bidang kerjaya yang ada kaitan dengan sektor pelancongan. Kak Dia dah siap ah? Ke ada soalan nak tanya? Okay, siapa yang dah siap, komen dekat sini tau. Komen dekat chat. Okay, tips nak dapat karangan cemerlang. Nak dapat pula. Tips nak dapat markah cemerlang, kamu kena masukkan peribahasa. Peribahasa ataupun kata-kata hikmat ataupun petikan daripada kata-kata tokoh. Itu syarat nak dapat markah cemerlang. Lagi satu, isi kamu kena ada kematangan. Okay, kematangan Kelas, ada tak yang buat ujian bertutur minggu depan? Ada tak sekolah yang dah buat ujian bertutur minggu depan? Sebab cikgu tanya cikgu student daripada Selangor, minggu depan ada yang buat dah ujian bertutur untuk akhir tahun. Oh, dah mula. Syabin punya turn bila? Dah lepas ke belum? Syabin hari apa Syabin?
Oh, minggu depan. Okey, okey, okey. Maknanya sekolah Syafrin dah mula minggu ni lah. Oh, cepat ya. Syafrin daerah apa Syafrin kat Selangor? Kebiasaannya dalam dia maknanya biasanya dalam daerah tu mesti dah mula dah. Biasaannya kalau sekolah tu mula dalam daerah tu mungkin sama. Syafrin dari daerah apa Syafrin? Damansara, Kelang, Shalam. Oh, Johor. Okey, lupa-lupa. Yang kan Selangor. Jadi satu Johor dah buat ke ataupun daerah daerah dekat sekolah Jasmine pula. Sharvin je. Sharvin daerah apa Sharvin? Tu Pahat. Johor Bahru. Johor Bahru. Okey, okey, okey. Skudai. Selain Sharvin ada lagi tak yang duduk dekat Johor? Ada eh? Okey, siapa dah siap? Kita lagi setengah jam nak bincang bahagian P ni. Selain sekolah Sharvin ada sekolah lain pun sama juga ke Sharvin? Sekolah lain pun dah mula ke hujung tutup? Kita last buat bila hujung tutup? Uji. Oh, lama tak buat ah. Okey, tak apa kelas. Minggu depan kita akan buat ujian bertutur sebabkan ada sekolah yang dah nak start dah. Okey, sebab last kita buat ujian bertutur bila Dia dah lama je. Last kita buat bulan Jun. Tak apa, tak apa. Oh, BI dan BN dah mula. Gitu. Okey, sekolah lain dah mula belum? Ada tak yang okey, cuba bagi tahu bila bila kamu start ujian lisan bahasa Melayu? Komen dekat chat sekarang. Komen negeri dan komen tarikh. Macam sekolah cikgu tak buat ujian bertutur. Ujian bertutur tak buat dan ujian menengah pun tak buat. Komen cikgu nak semua komen. Perak. Tak tahu lagi. Oh, lambat lagi Perak Perak bulan Disember. Okey, selain Lin siapa lagi? Komen-komen. Dah siap ke semua?
Negeri Sembilan tak tahu lagi. Kita apa nanti kan? Kamu tanya cikgu balik. Tanya cikgu masing-masing. Bila buat. Kita apalah next week kita buat next week. Oh, sorry lupa bagi tahu. Next week cikgu tak ada tau Rabu. So kita akan buat hari lain. Nanti admin akan bagi tahu ganti bila Sebab cikgu terlibat dengan bengkel SPM dekat Langkawi. Rabu sampai Jumaat juga dekat Langkawi. Anda siap ke macam kerik-kerik je ni? Siapa yang tengah typing eh? Okey, tak siap tak apa. Kamu enter sampai mana pun okey, tak kisah. Cikgu akan tambah isi. Kamu send je. Okey. Ni siapa ni? Ini siapa yang buat? Lin, okey Lin. Panjang ni. Kita dapat menyaksikan bahawa nasi pelancongan dapat membuka pekerjaan di Malaysia. Hal ini terbukti bila 34 juta iaitu 144% seluruhan rakyat bekerja dalam nasi pelancongan. Tamsilnya, industri pelancongan telah bergabung dengan industri pertanian dari segi agropelancongan. Agropelancongan ke pelancongan agro? Pelancongan agro seperti Taman Botani Negara dan Ladang Nipah. Terbuktilah bahawa industri pelancongan dapat meluaskan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Okey ni bagus tu. Okey, maksud pelancongan agro ni maknanya kita melancong sambil menikmati suasana pertanian. Contohnya kita pergi melawat apa ni? Kawasan padi ataupun kebun durian kan? Kebun buah-buahan tempatan lah kan? Ataupun kita tengok apa lagi ni? Ladang-ladang ternakan lembu, kambing. Itu bukan salah satu cabang pelancongan agro. Kan baru ni bulan 9 baru ni kan ada buat pameran mahal kan dekat Maid Serdang kan. Itu pun aku pelancongan lah tu. Tak apa. Asalkan jangan kurang 150. Dia kata sekurang-kurangnya 150 hingga 200 kan? Cikgu lupa lah. Yelah. So bajet lah kan? Maknanya kalau 4 perenggan. Kalau nak ngam-ngam 200, setiap perenggan 50 perkataan. So kalau kamu nak buat 150, bahagilah. 150 bahagi dengan 4 perenggan. So lebih kurang 38 setiap perenggan. 38 perkataan. Okay, .
Okey, Kak Im. Panjangnya Kak Im. Terusnya pelancongan membuka peluang pekerjaan di negara kita. Pelancongan memainkan peranan yang penting dalam membuka, bukan dalam, untuk Okey, Kak Im. Sebenarnya ayat kedua tak payah ambil, tak payah buat. Sebab dia sama saja. So, Kak Im ulang balik ayat pertama tu. Perkara ini berlaku kerana kedatangan pelancong dari pelbagai negara, industri. Ha? Kerana kedatangan pelancong dari pelbagai negara dapat apa? Memajukan industri industri apa? Industri lah, memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Seperti hotel, um, seperti perhotelan, restoran, pengangkutan dan cenderamata. Dah. Sebagai misalnya, mencipta peluang pekerjaan bagi sebagai misalnya masyarakat tempatan dapat mencipta peluang pekerjaan sebagai dalam mencipta peluang pekerjaan seperti seperti pekerjaan sebagai pemandu pelancong, pekerja hotel, tukang masak dan peniaga kecil. Tuntasnya pelancongan juga merangsang aktiviti pelancongan juga merangsang pembangunan infrastruktur seperti lapangan terbang, jalan raya dan tarikan pelancongan. Tarikan pelancongan? Tak payah. Dan kemudahan tempat ibadat lah kan, surau ke masjid ke kan, yang turut menyumbang kepada pekerjaan dalam sektor pembinaan masuklah membantu meningkatkan taraf. Alright, dah selesai. Okey Kak Im, kalau Kak Im dah buat panjang macam ni kan, pasti make sure perenggan penaluan dengan kesimpulan tu buat 4 baris saja. Okey, baik. Sekarang ni jom tengok karangan bahagian B. Kak Im, boleh baca tak nombor 1 ni? Boleh cikgu. Okey. 1. Setiap sekolah di negara kita pasti menghadapi masalah murid konten sekolah. Setiap hari pasti ada murid yang tidak hadir ke sekolah.
Masalah ponting sekolah berlaku kebanyakan disebabkan pengaruh rakan sebaya dan murid yang tidak mempunyai minat untuk belajar. Murid yang mempunyai masalah keluarga juga berpotensi untuk ponting sekolah. Masalah ini tidak boleh dibiarkan dan perlu dikengkang sejak dari awal lagi. Berdasarkan petikan di atas, uraikan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Okey, terima kasih Kak Im. Baik. Macam biasa bila kita tengok saja soalan ini, kita kena pasti dia punya tema So, tema dia berkaitan dengan apa? Apa tema dia? Tentang apa? Nak tahu tema, tengok perkataan apa yang diulang banyak kali. Ni susah sikit, susah. Murid ponteng sekolah, murid yang tak ada ke sekolah. Apa lagi ponteng sekolah. So, 3 kali dia ulang. Murid ponteng sekolah, murid yang tak ada ke sekolah, ponteng sekolah. Jadi tema tentang murid ponteng sekolah. Sekarang ni cari dia punya fokus soalan. Fokus soalan macam biasa, tengok dekat arahan soalan ni dia. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Okey. Fokus soalan dia ialah faktor-faktor Faktor-faktor yang menyebabkan murid ponteng sekolah. Permasalahan tersebut tu cikgu tukar dengan murid ponteng sekolah. Okey, sekarang ni dia punya format pula, format. Kalau dia ada kata kunci huraikan, bermakna itu ialah karangan umum. Karangan umum, makna karangan biasa. Okey, dah cari tema, fokus soalan, format, kita kena cari isi. Seperti biasa, isi tu kita kena cari dalam bahan ini. Tak boleh kamu terus fikir, cari dalam bahan dulu. Kalau ada, kamu kena wajib ambil. Kalau tak ada, baru kamu fikir sendiri. Okey. So, dekat sini ada tak faktor-faktor yang menyebabkan murid ponteng sekolah? Cuba komen. Bagus, Lin. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya, ya. Okay. Sebab kebiasaannya, murid ni kalau ponteng sekolah, dia takkan ponteng seorang-seorang. Dia akan ponteng secara berkumpulan. Murid yang tidak mempunyai minat untuk belajar. Ya, murid yang tidak mempunyai minat untuk belajar. Kenapa murid tak minat untuk belajar? Zaman sekarang ni, murid tak minat untuk belajar sebab apa? Sebab dia dah kerja. Ada yang kerja part time sebagai apa ni? Rider Foodpanda, GrabFood, ada yang kerja kedai makan, ada yang kerja salon. Kan ada yang buat bisnes sendiri kan. Bila dah dapat duit kan, ada gaji, dia tak ada minat nak belajar dah. Sebab itulah apa ni murid yang bersekolah tak digalakkan untuk bekerja. Memang dia akan mengganggu fokus untuk belajar. Kalau setakat nak tolong keluarga tak apa, tak ada masalah. Murid yang mempunyai masalah keluarga, ya betul. Murid yang mempunyai masalah keluarga. Kalau cikgu ni, kalau cikgu tahu dah, kalau murid tu yang dia tidur dekat kelas kan, maknanya pagi sampai ke tengah hari dia akan tidur. Sebab cikgu tahulah, punca sebab ada kerja. Tengah hari baru bangun. Cikgu biarlah nak buat macam mana. Ada juga yang tidur sebab apa? Sebab main game. Betul murid yang mempunyai masalah keluarga. Ya, contohnya kalau keluarga dia bercerai kan.
ataupun anak yatim. Kebiasaannya murid tu akan bermasalah lah kan. Sebab kurang kasih sayang, tiada pemantauan daripada keluarga kan. Jadi dia ada sikap memberontak. Dia memberontak kan. Jadi dia akan buat benda-benda yang tak baik lah. Okay, so kat sini dah ada 3 isi. Kamu wajib ambil ketiga-tiga isi. Kalau kamu ambil 2 je, tak dapat markah cemerlang. Dia akan turun markah kepujian. Okay, Untuk kalangan bahagian B ni sekurang-kurangnya 3 isi. Kalau Lin nak tambah isi keempat pun boleh, tak masalah. Kan contohnya apa? Apa lagi? Apa lagi sebab-sebab murid putus sekolah? Selain pengaruh rakan sebaya, tak minat belajar, masalah keluarga, apa lagi? Buli. Boleh juga. Murid menjadi mangsa buli. Boleh? Ada pengalaman ke ni? Alin? Okey. Sekarang ini, tengok pula karangan yang kedua. Ni karangan pula, soalan yang kedua. Okey, Lin, baca Lin. Setelah menempuhi pandemik COVID-19 yang dilihat masih belum berakhir sehingga hari ini, masyarakat diancam pula dengan penyakit berjangkit lain untuk penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dan influenza ILI. Ancaman penyakit-penyakit ini sedikit sebanyak menimbulkan kerisauan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat ekoran kos rawatan yang semakin meningkat. Okey, baik. Lin silap baca COVID-19 kan, bukan COVID-19. Okey. Jadi kena hati-hati tau. Lebih-lebih lagi hujung tutur ni. Kalau kita salah sebut istilah bahasa Inggeris kan, dia akan tolak markah apa saya lupa dah. Markah kefasihan dia akan tolak. Markah kefasihan. Markah kefasihan tu 10 markah. Dia bukan akan jadi 7 markah aja. Baik, jadi bincangkan cara-cara menjauhi penularan penyakit tersebut. Okey, tema tentang apa? Ini susah sikit ni. Tema tentang apa? Penyakit. Ya, penyakit betul. Betul Dania. Penyakit apa Dania? Penyakit apa tu? Ya, penyakit-penyakit. Tema kat sini nampak ni. Dah ada kat sini dah. Penyakit berjangkit. Ya, ya. Macam kau tahu kat sini kan? Penyakit berjangkit. Apa lagi? Ni kamu akan pening lah. Sebab cikgu beritahu tadi kan. Kalau tema tu, perkataan itu diulang lebih 2 kali. Tapi ni satu saja. Walaupun satu, tapi dia ada bagi contoh-contoh penyakit berjangkit. Contohnya COVID-19. Kan? COVID-19 ni dia akan menjangkit melalui apa? Sentuhan, udara, cecair. Kan? Apa lagi? Ni. HFMD. Hand, Foot, Mouth Disease. Yang ni biasa berjangkit bagi apa? Biasanya kanak-kanak lah ataupun bayi yang biasa dapat penyakit HFMD ni. Influenza. Sekarang ni ada penyakit apa? Influenza A kan? Jadi kan biasanya kalau kita demam, kan demam tu dah lebih 3 hari, memang kita kena ambil darah dekat hospital. Untuk apa? Untuk detect apa? Denggi, COVID-19, influenza A, apa lagi macam-macam penyakit lah kan. Dulu
Demam, tak ada masalah apa. Demam tu mungkin detect demam tinggi je. Sekarang ni macam penyakit dah ada lah. Okay, so tema dia tentang penyakit-penyakit. Seterusnya yang kedua ialah fokus soalan. Fokus soalan dia dah bagi tu kat bawah tu lah. Jelas kan? Cara-cara. Cara-cara menjauhi penularan penyakit berjangkit. Okey. Jadi kamu kena hati-hati tau. Dekat fokus soalan ni memang kamu kena cari sendiri dia punya tema. Tema dia tak bagi. Nampak? Penyakit tersebut. Kan? Macam tadi pun. Permasalahan tersebut. Jadi tema dia kamu kena cari sendiri. Tema dengan isi. Faham ada juga setengah soalan dia bagi tahu siap-siap. Contoh macam ni. Oh, semua tersebut Oh, tak ada. So, tema cari sendiri. Dalam bahan ada tak dia bagi tahu cara-cara menjauhi penularan penyakit berjangkit? Ada tak? Oh, ya ke? Verse A. Dalam cikgu ada apa ni? H1N1. Tapi semua babi nama dia. Dalam bahan ni ada tak dia beritahu cara-cara? Verse A, verse B pernah. Tsunami pun pernah. Ya, tak ada So, tak ada, kita kena fikir sendiri. Kan, dia cuma bagi tahu masyarakat diancam dengan penyakit COVID, HFMD, influenza. Lepas tu, penyakit ini menimbulkan kerisauan bagi masyarakat. Kenapa kos rawatan meningkat? Okey, dah. So, kita kena fikir. Apa dia usaha dia? Dia lebih kepada usaha dia sendiri, usaha pihak kerajaan. Apa dia? Apakah usaha kita untuk mengelakkan penularan penyakit-penyakit? Kita kena buat apa? Kita harus bagus, Lin. Kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan apa? Diri kita kan? Contohnya, kita kena kerap mencuci tangan. Apa lagi? Kita kena pakai pensanitasi tangan. Hand sanitizer. Kita kena mandi. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Apa lagi? Potong kuku. Macam-macam lah kan? Kita harus menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Persekitaran tu maksud dia kita kena pakai face mask pelitup muka. Kalau kita ni sakit kan, kita batuk semua ataupun kita kena COVID, kita kena pakai face mask pelitup muka supaya tidak berjangkit dengan orang sekeliling. Kan? Kita jangan bersikap selfish, pentingkan diri kan. Dah tahu kita ada COVID, kita pergi jalan-jalan kat mall, pergi naik berkaitan awam, tak boleh. Risau kalau berjangkit dekat kanak-kanak atau bayi, kesian. Okay, apa lagi usaha lain? Pakai pakaian bersih samalah. Itu pun kebersihan diri juga. Jaga kebersihan mental kerana kalau termometer rendah, imunisasi badan juga rendah. Macam kebat ni soalan ni. Boleh. Tapi kurang tepat lah saya rasa. Kalau dia kata cara-cara menjaga kesihatan diri boleh. Cara-cara menjaga kesihatan boleh. Yelin
Kalau soalan tanya kan, cara-cara menjaga kesihatan tu, boleh ambil situ. Tapi dia highlightkan penyakit berjangkit. Memang dia ada kaitan dengan imun, tapi kurang sesuai. Mendapat imunisasi seperti vaksin. Ya, boleh. Kita harus mendapat mendapatkan suntikan vaksin. Bila ada vaksin, kita boleh meningkatkan imunisasi untuk melawan penyakit berjangkit. Okey, apa lagi selain tu? Kita boleh buat medical check-up. Kita boleh melakukan pemeriksaan kesihatan. Medical check-up. Kesihatan secara berkala. Seelok-eloknya kita kena buat medical check-up ni setahun 2 kali. Kalau malas sangat setahun sekali. Kan? Dia akan check kita punya BMI, tinggi, berat. Dia akan check kita punya kolesterol dalam darah. Dia akan check kita ada kencing manis ke. Lepas tu dia akan ambil kita punya darah, check kita punya tahap kesihatan buah pinggang kan. Buah pinggang, sebab zaman sekarang ni ramai dah yang ada masalah buah pinggang kan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan. So tu pentingnya. Untuk kita kena pasti badan kita ni sihat ke tak. Bayangkan kalau lama tak buat medical check up kan, tengok ada yang kena kanser lah kan. Kalau kita buat pemeriksaan kesihatan, kalau kita tahu kita ada kanser tahap 1, at least kita kena boleh buat rawatan dengan cepat kan. Kalau kita detect dah ada dekat tahap 4 dah, susahlah untuk disembuh. Sebab kanser ni dia punya sel-sel kanser ni cepat merebak. Kan, contoh kalau dia ada kanser paru-paru. Kalau lambat buat rawatan, dia akan merebak dekat organ lain pula. Tu pentingnya kita buat pemeriksaan kesihatan. Cikgu pun dah 2 tahun tak buat dah. Tak ada masa. Okey, itu usaha diri sendiri kan. Banyak lagi. Contohnya kita harus mengamalkan pemakanan yang sihat. Ya. Pihak kerajaan berapa pihak kerajaan? Pihak kerajaan pihak kerajaan buat apa? Kalau kamu rasa tak nak buat pihak kerajaan tak apa, sebab dalam soalan ni dia tak ada beritahu pun pihak apa kan, bebas. Program apa? Harus mengadakan program apa? Program ataupun kempen kesedaran. Kempen kesedaran tentang penyakit berjangkit. Mungkin kita boleh buat pameran ataupun ceramah ke. Ataupun kerajaan boleh menggunakan apa ni kita panggil media elektronik. Boleh gunakan stesen TV untuk menyiarkan maklumat tentang cara-cara pencegahan penyakit berjangkit. Kan? Ataupun boleh siarkan poster dekat apa ni? Media sosial seperti Facebook. Macam-macam lah boleh buat. Ya, boleh. Program kesedaran tentang penyakit-penyakit boleh dilakukan di setiap sekolah. Itu ialah peranan pihak sekolah.
Okay, apa lagi? Okay, untuk isi ni sesuai tak kita letak peranan ibu bapa? Sesuai ke tak? Tak sesuai kan? So, dalam isi ni, tema ni sesuai untuk peranan diri sendiri dan peranan pihak kerajaan, pihak sekolah. Okay, selesai Tak sempat buat nombor 4 ni. Okay, yang penting kita kena make sure tema tu betul. Kalau tema salah, alamatnya daripada markah 70 tu memang kamu akan dapat separuh kan. 35/70. Lagi satu, isi tu make sure kena ambil dalam bahan. Kalau ada, ambil semua. Tak ada, baru fikir sendiri. Itu je tips dia. Dapat makan cemerlang. Kebanyakan murid yang apa ni, bila dia dah makan teruk dalam bahagian B ni, sebab itulah tema salah, isi dia pun dia tak ambil dalam bahan. Okey Baik. Jadi minggu depan kita akan buat ujian bertutur, individu dan kumpulan. Kita akan buat serentak Sebab kalau cikgu tangguh lagi 2 minggu, tak sempat. Okey. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada Okey. Attendance kamu boleh scroll atas. Okey, thank you Javi. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah lah, mungkin cikgu akan buat minggu depan. Kalau tak, cikgu tak ada, mungkin guru ganti yang akan gantikan cikgu. Okey semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.